Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, semua sudah bersedia pada malam Jumaat ni yang barakah. Sempat dah habis kafe tadi, Alhamdulillah. Okey, kalau tak sempat nanti kita lepas ni kita sambung lagi, boleh? Sementara tu you dapat sedikit ilmu. Majlis ni juga insyaAllah adalah majlis taman yang malaikat suka datang kalau kita ikhlas untuk belajar. InsyaAllah dapat sedikit tambahan pahala untuk kita di majlis ilmu. Tetapi yang penting apabila kita boleh manfaati sekurang-kurangnya kita, family kita, dan juga masyarakat yang terdekat, ya. Kalau boleh kita sebarkan lebih ramai melalui sekarang ni tanpa sempadan kan, internet lagi bagus. So kalau sudilah tekan share, kalau boleh yang belum follow dulu, ya. Nanti kita boleh like dan kita boleh komen, insyaAllah. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya pada malam ini. Saudara saya sekalian, saya ingin menceritakan tentang satu lagi anugerah Allah yang kita tak boleh dusta. Kan selalu ditanya rezeki mana yang Allah punya yang kita selalu dusta, itu antaranya inilah dia yang you nampak sekarang ni, yang you tengok sekarang ni, yang kita ambil sambil lewa, kita take for granted. Yang kita boleh tengok, betul tak? Tetapi apabila mata dah mula rabun, mata dah mula kelabu, dah mula tenyih-tenyih mata, contohnya sakit sedikit semacam konjungtivitis pun, merah mata, ingat tak? Pink eye semua tu, sampai berair mata, kadang-kadang nak pergi office dah tak boleh, takut berjangkit semua tu. Itu pun dah mula kita risau kan. Kadang-kadang kita bangun pagi, kalau masa ada bakteria atau virus infection ke apa-apa, kita tak boleh buka mata pun. Tarik mata tertebal sangat, kadang-kadang dah naik kuning-kuning pun. Lepas tu kena ada nanah pula, lagi risau. Itu baru signal. Dan kadang-kadang orang panggil apa, bloodshot, dia macam berdarah kat mata tu, betul tak? Memang menakutkan, merah betul. You kena pakai spek hitam pergi office pun, sebab hemorrhage atau berdarah mata tu tak infectious, maksudnya tidak berjangkit. Tapi yang tadi konjungtivitis tu boleh berjangkit kan. Ini disebabkan oleh you tak cukup vitamin C, vitamin K, tak cukup vitamin aja dah mula tu. Jadi kita kena tengok, kadang-kadang mata ni memberi signal, memberi apa orang panggil petanda atau gejala-gejala yang menunjukkan kita ada macam-macam lagi yang berlaku dalam badan kita yang tak berapa sempurna. Lebih-lebih lagi kalau mata warna kuning tu, siaplah. Baru ni saya cerita tentang liver kan. So anda kena hati-hati. Kalau mereka yang mata tak boleh tutup sebab tak boleh lena, ada insomnia, semua tu pun ada kaitan. Kalau tak stres pun mesti ada potasium ke kalsium, magnesium, B1 tak cukup, contoh. Sebab tu kita kena belajar. Jangan kita tuduh-tuduh, tak ada sebab pun, aku pun tak tahu kenapa. Kadang-kadang doktor pun lagilah tak tahu, sebab yang benar-benar tahu tentang penyakit you adalah you sendiri sebenarnya. Doktor tu cuma nak mengesahkan dan memberi diagnosis, supaya dia lebih peka kepada apa yang dia dah belajar, dan dengan berdasarkan kepada sejarah dan cerita you. Kalau you tak ada sejarah, tak ada cerita, doktor pun akan jawab macam you juga, dia pun tak tahu kan. Dia boleh teka lah. Tapi setengah orang tu tengok ni, belum jadi cerita rabun, dia dah tak boleh tengok cahaya, dia sensitif kepada cahaya. Ini mungkin masalah timing, vitamin B1 tak cukup. Atau setengah orang ada dry eye. Asyik orang kata apa, nak kena titik orang panggil air mata palsu, ada fake tears, ada jual tu. Tu sebenarnya kalau you masuk balik vitamin A yang mencukupi daripada makanan yang saya akan cerita malam ni, sebab tu you kena belajar. InsyaAllah dry eye you tak jadi masalah lagi dah. Dan ujung-ujung sekali, siapa yang belah malam dia tak nampak, belah siang dia nampak. Dia buta malam, maksudnya night blindness. Dia malam dia tak boleh bawa kereta, tak boleh keluar, dia macam kelabu je malam dia tu. Jadi tak seronok lah kan. Itu disebabkan oleh vitamin A. Ada orang kena poisoning, seperti arsenik, heavy metal, tempat yang selalu saya kata ada bahan-bahan berat seperti petrol, semua tu jangan main, mata kita boleh rosak. Okey. Jadi anda yang kalau pergi cahaya matahari UVA tu yang
panas terik semua tu mestilah pakai orang kata apa, cermin mata hitam. Okey, jangan buat terror sangat. Saya suruh sun gazing sebelah pagi, pada tengah hari jangan nak tengok matahari terlalu cerah tu, terlalu bersilau. Okey, yang hisap rokok tolong berhenti sekarang juga, sebab you akan boleh membawa kepada mata kita jadi rabun dan seterusnya dibuta. Siapa yang diabetik, kena kontrol betul-betul. Siapa yang ada high blood pressure, kena kontrol betul-betul, sebab diabetes dengan high blood pressure adalah antara dua penyebab utama kenapa mata kita boleh rosak pun. Boleh jadi sampai of course lah, diabetes dah tahu kan, sebab tak sampai lagi dah oksigen, tak sampai lagi nutrien, maka optic nerve pun akan jadi lama-kelamaan jadi kelabu, cataract pun senang. Lagi satu, kalau blood pressure tinggi sampai dalam dia attack sampai ke mata pun kadang-kadang. Itu ada satu lagi penyakit yang namakan glaukoma. Walaupun you blood pressure normal pun, glaukoma boleh menyebabkan mata jadi buta. Okey, yang kita lebih risau ada 2-3 perkara lagi, iaitu jangan lupa nanti ingatkan saya tentang gula. Gula antara penyebab utama kenapa mata kita boleh rosak. Dan ujung-ujung sekali, siapa yang suka ambil steroid, pernah dengar steroid? Itu dia, nampak mukadimah dia tu, nampak mata ni dua je, tak besar mana, tetapi cantiknya Tuhan bagi balance-nya. Kalau you dilahirkan normal, bukan dilahirkan ada masalah mata, tu lain cerita. Tapi kita yang straight, mata masih elok dan sebagainya, cuba kita pertahankan daripada rabun supaya tak jadi buta. Itu tujuan kita. Sebab apa, mata ni kalau nak reverse boleh, tetapi bukan semuanya. Jangan siapa pun kat sini claim yang kata mata buta boleh celik balik. Yang tu saya rasa overclaim. Tak boleh. Kita kena tengok keadaan. Kalau disebabkan oleh makanan, you betulkan makanan, yes, you boleh. Daripada tak nampak rabun sikit-sikit, dia boleh kita clearkan balik. Sebab mungkin dia cuma vitamin A tak cukup, jadi mata dia malam-malam tak nampak tu, ataupun kelabu tu boleh nampak balik. Itu is not overclaim, itu betul. Dengan syarat you kena disiplin. Balik kepada cerita rabun secara general lah, secara amnya, orang tahu lebih kurang 3 jenis. Satu dipanggil rabun jauh, maksudnya dia tak nampak jauh, dekat dia nampak. Ada siapa-siapa sini tak? Cuba tulis siapa yang rabun jauh. That means you are short sighted, you boleh nampak macam saya. Selalunya yang rabun jauh ni orang budak-budak, kanak-kanak. Sebab tu dia tak nampak jauh, dia kena pakai spek. Okey, dia boleh baca ataupun dia tengok buku, no problem. Okey, itu dipanggil rabun jauh ataupun myopia. Okey, dan selalunya kanak-kanak, Chinese lebih daripada Malay lebih daripada Indian. Dari segi bangsa pun dia ada perbezaan. Dari segi genetik pun ada kaitan. Antara tingginya genetic factor dalam masalah penyakit mata. Kalau yang lain tu antara 10% ke bawah, genetik mainkan peranan. Tapi mata hampir dekat 20-30% ada kaitan dengan genetic factor. Berarti kalau mak bapak you pun dua-dua orang pakai spek, kadang-kadang tu dalam hidup you pun satu ketika nanti you kena pakai spek juga. Contoh. Okey, antara satu lagi rabun, satu rabun jauh, dia tak nampak jauh. Satu lagi macam kita orang yang dah nak pencen atau dah dewasa, selalunya kalau pakai spek disebabkan oleh you rabun, orang panggil rabun dekat. Maksudnya you tak nampak dekat, baca buku, baca Quran semua kena pakai spek. Tapi kalau you pergi berjalan, pergi holiday, tak payah bawa spek pun tak apa. Okey, you boleh baca tanda jalan tu dekat 2 km, family you tak boleh baca, you boleh baca. Padahal you dah umur 60 dah. Sebab you cuma rabun dekat. Ada satu lagi yang rabun dinamakan rabun silau. You tak boleh tengok benda yang bersilau, especially cahaya ke apa-apa, sebab yang ni dia tak kira dekat atau jauh dia punya rabun tu. Semua nampak macam rabun-rabun je. Itu dia panggil rabun silau. Asalkan benda bersilau tu, you have orang kata apa, blurring vision. Okey, disebabkan you punya cahaya tu dia bertaburan di belakang. Sepatutnya dia fokus tapi dia tak satu tempat. Itu dipanggil rabun silau. Faham? Okey, tak apa, yang penting ialah kalau you dah pakai spek,
sama ada dia tulis plus atau minus tu. Okey, selalunya kalau minus tu rabun jauh lah, kalau plus tu rabun dekat. Macam saya atau anda yang dah 50 ke atas, dia kita selalunya rabun dekat. Okey, apapun bila you dah pakai nampak dah clear semua, saya cadangkan jangan ambil power yang maksimum, selalu ambil power yang kurang sedikit daripada yang dah didaftarkan oleh optometrist ataupun ophthalmologist tu. Maksudnya pakar yang check you tu, dia katakan you kena pakai plus 2, so you ambil 1.75 cukup. Itu maksud saya, supaya mata you tidak terlalu ambil maksimum, nanti dia jadi malas. Faham? Okey. Sekarang tiba masanya saya bagi kat you apa jenis penyakit yang you kena risau sampai boleh jadi buta tu. Takat rabun saja, ramai orang boleh ambil, antaranya pakai spek lah. Nombor dua, pakai contact lens. Betul tak? Betul, lensa sentuh tu. Okey, dan jaga baik siapa yang pakai contact lens tu, jangan terlalu rajin ambil yang pakai lama punya tu. Dia akan 2-3 jenis kan. Ada yang pakai setiap hari dah nak kena buang ataupun kena tukar kan, ataupun kena basuh dan sebagainya. Tapi ada satu yang moden sekarang tu boleh pakai sampai tidur pun tak apa, berhari-hari pun boleh. Saya takut kena infection. Ramai orang yang saya tengok ada masalah mata apabila dia pakai contact lens yang tak buka-buka tu. Walaupun dia moden dan boleh tahan lama, saya cadangkan you ambil yang short term punya lagi bagus. Ya. Lepas tu last sekali pakai LASIK lah. Setengah orang tu LASIK lebih orang kata apa, selamat, lebih selesa dan tak payah lagi pakai ataupun takut benda-benda yang kena bakteria atau virus. Alright, tu kena perhatikan. Baik. 3 jenis lagi penyakit yang selalu kita ataupun saya nak you ingat ialah kod-kod you lupa nanti. Yang paling takut ialah glaukoma. Kalau you diiktiraf sebagai dah ada glaukoma, please make sure you follow dengan doktor you betul-betul supaya tak lambat. Dia kalau terlambat habis. Sebab apa? Dia punya pressure ni dalam mata you kan terlalu kuat. Selalunya you akan komplain sakit mata, baca sikit dah penat, mata jadi penat kan, lepas tu jadi migraine, lepas tu you tak sedap lah, mata you sakit, dia pedih dan sebagainya. Dan selalunya bila doktor check, ada cara dia check pressure dalam mata you. Kalau tinggi atas pada, saya tak ingat, 21 mm mercury ke, kalau macam tu doktor akan cepat-cepat bagi ubat kat you, turunkan blood pressure dalam, dia panggil apa, vitreous humor ataupun aqueous humor, disebabkan ada blok, tak boleh keluar cecair dalam mata ni, dia boleh tekan sehingga akan menolak ke belakang, kena optic nerve, lama kelamaan dia jadi rabun, lepas rabun dia jadi hampir nak buta, lama kelamaan kalau you biar juga terlalu kuat tekanan tu, jadi buta terus. Dan kalau buta macam tu bukan susah, memang tak boleh reverse lah. Itu bahayanya. Kalau nombor 2 jenis yang tak nampak atau sampai tak nampak langsung, kalau dibiarkan, cataract. Tapi cataract boleh ganti lensa dia, so no problem. Ramai orang kan, kalau dua belah tu nanti kalau doktor kata okay, kita buat sebelah dulu, lepas 2 bulan kita buat sebelah lagi, boleh, no problem. Dan dia selalu outpatient pun, yang tu selamat kalau siapa kena cataract. Tapi saya nak bagi tahu, kalau boleh jangan kena cataract pun, sebab any operation pun mesti ada risiko dia sikit sebanyak kan, terutama sekali kalau you diabetic. So kalau boleh cataract pun kita tak nak kena, ataupun kalau dah mula kena, macam mana kita nak memperlahankan supaya dia tidak lebih teruk sampai jadi blok habis sampai tak nampak apa lenses tu. Okey. Tu dipanggil cataract. Satu lagi yang sama menakutkan, macam glaukoma tadi, namanya macular degeneration. Pernah dengar macular degeneration? Macula tu maksudnya satu tempat di belakang center di mana cahaya akan fokus untuk mendapat orang kata apa, gambar ataupun mendapat penglihatan yang clear. Jadi kalau macula tu rosak, okey, ada beberapa sebab, maka dia akan dipanggil degenerated. Maksudnya dia rosak lah, lama kelamaan dia akan jadi buta.
Last kali ada, kalau ada jenis-jenis accident ke ataupun dia keluar sendiri, maksudnya antara retina dengan dinding dia tu boleh berpisah. Retinal detachment ni dahsyat lah, pun boleh serta-merta kalau tak di operate cepat, dibetulkan balik, ditekankan balik supaya rapat ke belakang tu, mata kita pun boleh jadi buta. Jaga baik-baik alright. So sekarang tiba masanya saya bagi antara penyebab yang kononnya you kata tak tahu, tapi kadang-kadang sebab kita tak pernah check jenis-jenis vitamin ni, contoh dalam badan tak cukup, manalah kita tahu. Contoh yang paling popular ialah vitamin A. Semua orang tahu bila cakap pasal mata je, vitamin A sejak kita sekolah dulu pun. Dan selalu A ni ataupun pasal mata ni kita teringat pada buah apa ataupun sayur apa nama tu, cepat, carrot. Betul. Tapi sebenarnya carrot is not the best. Zaman dulu kita belajar carrot, tapi sekarang saya nak bagi tahu beberapa lagi makanan, nanti you dengar dulu. Sebab vitamin A ni dia boleh menyebabkan rabun malam, okay? Night blindness. Lepas tu boleh menyebabkan mata kita jadi dry eye, dan ni dia antara penyebab cataract dan penyebab macular degeneration. Ingat tak saya cerita tadi? Right. Vitamin B1 boleh disebabkan oleh diabetes, tak cukup. Orang yang makan metformin banyak sangat pun senang kena cataract ataupun masalah nerve. Kan terkenal orang diabetik, nerve selalu rosak, saraf dia. Jadi kalau saraf tak sampai, signal tak sampai, macam mana nak nampak gambar dia, betul tak? Macam TV dah rosak wire dia. Jadi ini mustahak sangat you faham. B1 thiamine. Lepas tu B3 lagi masalah glaukoma. So glaukoma, bila nak naik pressure tu, jangan anggap cuma blood pressure badan kita saja yang bermasalah, tapi disebabkan oleh contoh B3 tak cukup. Kita ingat vitamin B cukup lah, B1 ke 2 ke 3 tak apa. Kita kalau nak suplemen nanti you pergi cari B complex yang good quality, sebab dia mempertahankan supaya tak kena glaukoma. Satu lagi masalah ialah contohnya vitamin B2 pula. So semua vitamin B ni memainkan peranan untuk saraf. Zinc yang paling banyak disimpan dalam badan kita ataupun storage dia. Zinc kalau nak cari, saya pun tak perasan ni macam mana dia letak kat mana, tapi Tuhan tu Maha Kaya, dia simpan storage zinc banyaknya kat mata. Zinc ni antara tempat yang terkenal dia tinggal atau tempat kedudukannya kat mata. Tapi kalau zinc tak cukup, susah vitamin A pun nak bertugas, tak boleh, sebab dia bekerjasama dengan zinc. Okey, dan dia boleh menyebabkan kena cataract kalau tak cukup zinc. Okey, dan satu lagi kalau ditambah pula dengan penyakit macular degeneration ni, itu dia berulang kali. Vitamin mineral ni tak cukup, always cataract, macular degeneration. Kalau tidak pun glaukoma nanti. Jaga baik. Vitamin C lagi satu yang harus you ingat, dan yang paling popular selepas vitamin A ada kaitan dengan carotenoids. Carotenoids tu macam vitamin A juga tadi, tapi ada dua jenis lagi yang saya ingin tekan kat sini. Kalau you selalu pergi tanya apa baiknya untuk mata saya, selalunya pakar-pakar akan kata lutein dengan zeaxanthin. Saya ulang, lutein dengan zeaxanthin. Jadi kalau you dengar perkataan ni besok, tak heranlah, sebab ni memang terkenal untuk jaga mata. Dan ujung-ujung sekali ialah vitamin D yang matahari. Kalau D tu kena dengan K2 lah. Dan tak ramai yang ingat bahawasanya mata ni amat memerlukan omega 3 juga. Orang ingat omega 3 ni lebih kepada otak, jantung, pembuluh darah, tapi rupanya mata memainkan peranan penting kalau tak cukup vitamin, bukan apa tu, fatty acid, omega 3 omega 3 kalau tak cukup memang boleh membawa kepada rabun mata pun. Okey, zinc saya dah cerita tadi. Baik, sekarang apa jenis makanan yang you perlu ingat daripada sekarang? Kalau bagi mereka yang belum lagi bermasalah, tak perlu operation semua-semua tu, dengar elok-elok. Bermula daripada vitamin A, dengan kalau boleh lutein dengan zeaxanthin tadi tu, ni semua ada kaitan dengan vitamin A punya konsep. Adalah green vegetable, all dark green. Saya ulang, dark, yang gelap hijaunya, lagi gelap hijau lagi bagus. Macam brokoli,
brokoli putih kan, apa ni, cauliflower. Okey, cauliflower ataupun you ambil cabbage yang warna ungu pun tak apa, tak semestinya hijau saja, asalkan gelap warna. Jadi kalau you ambil kale, bayam especially is the best. Kali ni bayam memainkan peranan sebagai hero, bukan carrot. Antara carrot dengan bayam dalam cerita pada malam ini, carrot nombor 2, bayam nombor 1 untuk mata. Okey. Lepas tu saya cerita sikit tentang omega 3, memainkan peranan top 5 dengan vitamin D, vitamin E dan vitamin B for Bangkok. So B ni semualah. B, okay, B1, B2, B6, B3, B12 terutama sekali. Ini tiba masanya bila you kalau jadi vegetarian langsung tak ambil daging, ataupun yang saya ingin recommend pada malam ni ialah telur. Seminggu untuk mata, untuk mata seminggu 2 kali. You jangan lepaskan peluang ambil telur ayam lah kalau boleh. Dan kalau boleh telur ayam kampung yang natural. Saya selalu kata jangan yang ada injection apa-apa. Faham lah kan? Bila saya kata tu organic eggs lah. So egg boleh untuk mata, sebab jangan tinggal yang kuning tu. Yang penting malam ni ialah nak vitamin B12 terutama sekali, dan lain vitamin dia cukup kuat dengan lutein, astaxanthin, semua tu very good. Okay, saya ulang, egg digalakkan pada kali ni untuk mata. Egg yolk yang kuning. Bukanlah tak boleh ambil yang putih tu, tapi takut you buang pula yang kuning tu. Ambil the whole egg lah, senang, semua sekali. Okay. Lepas tu kalau hari cuti atau hari nak bagi treat day, ataupun setengah masih suka pakai cheat day, is okay. You boleh ambil ikan yang berlemak. Kalau ikan yang berlemak, tapi ikan kita lebih risau daripada masalah apa dipanggil arsenic, masalah apa saya cerita tadi, arsenic poisoning, lead poisoning, mercury poisoning. You kena ambil Sachainchi oil. So sebab tu DND E Sachainchi oil yang terbaru sekarang tu, sengaja saya masukkan E sebab kita dah belajar mata memerlukan E dan omega 3. So E Sachainchi oil tu dah complete set dia, jangan risau lagi dah. Okay, vitamin C banyak lah, you boleh cari sendiri ke lemon, limau, ataupun semua. Banyak Malaysia ada yang masam-masam sikit ni, buah-buah. Kalau tak mau ambil grapefruit daripada overseas pun, kita ambil yang kat Malaysia punya limau pun tak apa. Sekali-sekala you nak main dengan limau purut pun tak apa, limau perut tu. Okay, alright. So aloe vera, kalau ada kat rumah, lidah buaya tu very good. Okay, ginkgo biloba, yang ni ada jual pun. Almond, semua fat daripada kacang seperti almond, walnut, macadamia ni very good. Lagi satu yang baik untuk mata ialah tomato. Pastikan you masak dulu dan you panas dulu, salai dulu tomato ni supaya keluar dia punya lycopene. Ini antara terbaik lah untuk mata kita. Lepas tu secara umumnya saya minta you belajar ambil rainbow food. Rainbow maksudnya berwarna-warni lah. Setengah orang guna perkataan macam bell pepper tu dia panggil traffic light punya vegetable. Ada green, yellow, red, tapi ada orange pun jual sekarang kan. Yang besar-besar tu kalau you pergi ke market ada jual. Banyak warna, lagi banyak warna lagi bagus. You potong-potong, you buat raw salad. Lepas tu you nak buat dia punya dressing pula, you campur dengan apa dipanggil sesame seed. Pernah dengar sesame seed tak? Apa sesame seed? Sesame apa dia? Sesame apa dia? Bijan, Masya Allah. Okay. Kalau you buat bijan tu, you pandai you macam roast dia sikit, bakar dia sikit, bagi dia agak tukar sikit warna je. Lepas tu you blend dia elok, kan. Lepas tu you campur sikit dengan katakan apple cider vinegar ke, ataupun cuka kurma ke sikit, okay. Ataupun you nak campur sikit dengan santan ke, you masak sikit, you bagi dia jadi paste, bubur garam Himalaya ke sikit. Lepas tu you kacau dia sampai jadi macam
macam smoothie tu, macam jus tu, you buat dia sebagai salad. Very good. Contoh je, salad you boleh campur dengan limau. Yang tadi pun boleh campur dengan limau. You perah limau, okey, sesedap rasa, sikit garam, be sweet, bagi manis sikit. Wah, lepas tu you campur. Setengah orang dia buat dengan bahan-bahan lain pula. Saya dah mula nak belajar buat salad dressing ni. Nanti kalau saya dapat idea baru, saya bagi tahu kat you, boleh. Tapi malam ni punya cerita ialah sebab you nak makan bahan-bahan yang ada semua vitamin tadi tu. So selalunya datang daripada fruits and vegetable. All kind of fruits, semua warna pun boleh, tak ada masalah. Jadi mau tak mau, untungnya kita belajar D&D diet, dia tidak bercanggah dengan apa jenis diet pun yang memerlukan untuk rawatan secara alami. Kita insyaAllah boleh modify kita punya diet. Kan saya kata kalau kanser tu tak boleh lah you nak ambil telur tu dulu, sabar dululah kan. You kena buat 2 bulan dulu pure vegan, lepas tu dah baik, kita tukar 6 bulan insyaAllah boleh recover. Kita memberi keyakinan sebab kita selalu berprasangka baik dengan Allah, sebab kita tahu dia yang bagi penyakit dan dia lah yang akan tarik balik setelah kita berikhtiar. Jangan pula suruh Allah aja buat kerja, kita tak buat apa-apa langsung. Di malam ni juga untuk mata, kita hujung-hujungnya tutup cerita dengan D&D diet, dengan puasa. Puasa adalah antara penawar terbaik kepada semua jenis penyakit, termasuk rabun mata, termasuk yang dah nak jadi buta ni. Jangan you putus asa. Maksudnya you mungkin tak boleh reverse 100%, betul. Tapi ada, saya kata apa, kalau disebabkan oleh diet, pemakanan tak cukup, you makan betul, dia ada chance lah baik, sebab kita dah tahu punca dia. Yang kita tak boleh buat apa kalau dia dah berparut, kalau dia dah mati, nerve dia dah block, tak ada apa lagi tinggal. Macam mana kita nak buat? Yang tu yalah, para nabi dulu boleh lah dia boleh tukar orang yang dah mati hidup balik pun kan. Tapi kita sekarang nak menceritakan tentang yang kita tengah zalim ini di sekarang ni. Ambil terlalu banyak gula, terlalu banyak telur, yang ni lah telur pula susu satu lagi tu daging-daging yang berat sangat, terlalu banyak kan. Kita langsung taksub sangat kadang-kadang kepada sesuatu jenis diet pun tak boleh juga kan. Sebab yang halal tetap halal, tak boleh kita kata ke orang tak boleh makan. Itu salah. Sebab siapa kita nak bagi tahu kata ayam tak boleh makan. Tapi kalau saya kata ayam yang injek tak boleh makan, itu betul, masuk akal. Faham? So puasa ada kaitannya dengan penutup perkataan namanya autophagy. Autophagy adalah konsep di mana kalau kat mata contoh ada floaters, tahu floaters yang ada macam kapas-kapas tu, you nampak macam ada ulat-ulat dalam mata you, tapi tak ada ulat, you nampak pandangan you tu ada macam jentik-jentik bergerak-gerak macam tu, floating. Jadi kalau mengganggu mata you kan, you rasa macam leceh lah kan, nampak benda tu. Cuba you buat yang saya cerita malam ni, ambil diet yang betul, tetapi jangan lupa pada puasa. Sebab bila puasa, autophagy tu berlaku. Autophagy maksudnya dia recycle balik benda-benda tak elok, dia cuba buang, nyahkan, dan dia patah balik bagi yang terbaik mungkin, insyaAllah. So semoga mata anda cerah, sihat walafiat sampai ke akhir hayat, sampai kita saya syukur sangat bila boleh baca Quran setiap pagi tu, alhamdulillah kan. Kalau pun pakai spek tak apa, no problem. Jadi dunia anda bahagia, akhirat anda syurga. Semoga anda sentiasa dapat lepaskan, let go and feel good all the time. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.